Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat ilahi. Mari kita merafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kerana hari ini kita berpeluang untuk menambah ilmu dan menambah iman serta memperbaiki ibadat kita. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi berkenaan dengan bagaimana kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir dan kaitannya dengan tafsir surah Al-Falaq. Saya ingin jelaskan sedikit berkenaan dengan surah Al-Falaq ni. Mari kita sama-sama baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk, dari bencana makhluk yang ia ciptakan, dan dari bahaya gelap apabila ia masuk, dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni ikatan-ikatan, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya. Surah ini kita namakan sebagai Mu'awwizatain. Iaitu apa makna Mu'awwizatain, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? Permohonan perlindungan. Makna kita baca ni untuk permohonan perlindungan. Dia Mu'awwizatain dua. Satunya An-Nas, yang kedua Al-Falaq. Al-Falaq dan An-Nas. Kedudukan yang tinggi surah ini berbanding dengan surah-surah lain dalam bab untuk memohon perlindungan. Kebanyakan kita semua daripada kita hafal surah ni, surah Al-Falaq ni, ada baiknya juga kita tadabbur ataupun kita menyelusuri, mendalami makna ia supaya menjadi kesan memberi kesan kepada diri kita ketika kita solat dan sebagainya. Empat benda yang diminta perlindungan dalam surah ini. Yang pertama, keburukan daripada semua ciptaan Allah, umumlah semua makhluk. Yang kedua, keburukan yang ada pada malam. Minta perlindungan daripada keburukan yang ada pada malam. Yang ketiga, minta perlindungan daripada keburukan sihir. Yang keempat, keburukan hasad dengki. Itu empat benda lah minta perlindungan dalam surah ni. Makna kita mohon perlindungan ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Mohon perlindungan dan pertolongan. Empat benda yang kita minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala tadi, empat benda tadi, persamaan dia ialah kita tidak boleh kawal. Mana ada benda yang kita boleh kawal, ada benda yang kita boleh kawal. Dalam surah An-Nas disebut kita minta perlindungan kepada benda yang kita boleh kawal. Apa benda yang kita boleh kawal? Benda yang kita boleh kawal contohnya bila syaitan berbisik kepada telinga kita, kita atas pilihan kita nak tolak atau kita terima. Makna dalam kawalan kita lagi. Tapi empat benda dalam surah Al-Falaq ni makna luar kawalan kita. Kita tak nak, kadang-kadang terkena juga. Sebab tu kita kena minta perlindungan. Allah mulakan dengan benda yang umum lah dulu. Umum, mula-mula segala keburukan yang boleh datang daripada ciptaan Allah, makhluk, umum. Ayat yang kedua lebih khusus lagi, khusus dari sudut masa lah. Pada malam hari. Biasa benda-benda keburukan ni berlaku pada malam hari. InsyaAllah kita akan hurai dengan lebih detail lah dalam tafsir nanti. Yang ketiga, sihir. Makna perbuatan sihir, perbuatan jahat pada malam hari, perbuatan jahat pula. Itu keburukan perbuatan jahat, sihir. Yang keempat, detail lagi, makna khusus lagi. Apa? Paling khusus iaitu hasad. Punca sihir tadi ialah hasad. Berlakunya hasad dengki. Contohnya ada sahabat seseorang tu dia dapat naik pangkat dan sebagainya. Itulah biasanya berlaku sihirnya.
Bila dengki rakan sepejabat naik pangkat, maka berdengki, maka dia buat sihir dan sebagainya. Banyak sebab lah, tu antaranya lah. Jadi surah Al-Falaq ni dapat melindungi lah daripada dengki dan daripada sihir-sihir macam ni, insya-Allah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cerita berkenaan dengan Nabi pernah disihir ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, makna Nabi yang tahap Nabi tu pernah disihir. Nak bagi tahu bahawa ilmu sihir ni benar-benar berlaku lah. Adalah hadis hadis sahih Bukhari, hadis ke nombor 5323. Ceritanya panjang berkenaan dengan Nabi disihir ni lah. Ceritanya panjang, cuma saya ringkaskanlah daripada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata Rasulullah pernah disihir sehingga seakan-akan baginda ni mendatangi isteri baginda, padahal baginda tak mendatangi isteri baginda. Sufyan sahabat kata sihir ni termasuk sihir yang berat. Nabi cerita kepada Aisyah, mari dua orang lelaki duduk di kepala dia satu, duduk di kaki dia satu. Jadi satu ni bercakap, yang di kepala ni tanya kepada yang di kaki, dia tanya kenapa lelaki ini, dia maksudkan dengan Rasulullah lah. Dimaksudkan dengan Rasulullah, maka dia seorang lagi jawab, ni lelaki ni terkena sihir. Seorang tu pun tanya lagi, siapa yang sihir? Seorang lagi jawab, Lubid bin Asam. Lubid bin Asam ni seorang munafik, seorang sekutu dengan Yahudi, daripada Bani Zurai. Kemudian tanya lagi, dengan benda apa disihir ni, dengan benda apa? Dan maka dijawab, dengan rambut yang jatuh ketika disisir. Dia guna rambut yang jatuh ketika disisir. Di mana diletak benda-benda sihir tadi? Bawah batu dalam sumur Zarwan. Bawah batu dalam sumur Zarwan. Maknanya kena beringatlah dengan rambut-rambut tu, kita tu kena beringat. Benda tu boleh dibuat untuk buat sihir. Jadi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke sumur tadi. Sumur ni macam telaga lah. Macam telaga. Maka Rasulullah keluarkan benda tersebut. Baginda bersabda, bukan seolah-olah lah, ini adalah sumur yang diperlihatkan kepadaku seakan airnya berubah bagaikan rendaman pohon inai. Makna macam letak air inai. Macam letak daun inai kan, jadi berubahlah warna jadi gelap. Pokok kurma di sekitar sumur tadi, sekitar telaga tadi pun macam kepala syaitan dah bentuk dia. Nak bagi tahu kesan daripada sihir tu kuat. Jadi dalam buku San tadi diceritakan ada 11 simpulan, dan sikat rambut serta gigi sikat, gigi sikat sekali, dan jarum ada 11 jarum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca muawwizatain ini. Rasulullah baca muawwizatain ini, setiap kali baca satu ayat maka terurai satu ikatan. Kemudian Rasulullah berdiri seolah-olah seperti dia ni baru terlepas daripada ikatan. Berdiri terlepas daripada ikatan. Bila cabut jarum, Rasulullah rasa sakit dalam tubuh tu jadi hilang. Itu fadilat muawwizatain. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bagi tahu kepada Uqbah bin Amir. Uqbah kata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'al muawwizat duburi kulli salatin. Rasulullah minta supaya aku ni baca muawwizat ni lah. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu qul huwallahu ahad. Sesudah solat, setiap habis sembahyang tu kat bacalah, habis solat tu baca. Itulah cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir. Kemudian tafsir secara jelasnya, secara lebih dalam lagi tafsir pada surah ini, qul a'udzu birabbil falaq. Qul ni maknanya bacalah, suruh arahan supaya baca. Kita ni kena baca ni muawwiz ni, surah Al-Falaq, surah An-Nas. A'udzu makna kita minta perlindungan. Minta perlindungan ni bukan kita minta main-main. Kita memang minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, memang tak ada benda selain pada Allah dah. Kita minta dengan Allah je. Umpama kata orang nak mati ni kerana terlalu lapar, dia nak mati, kalau ada orang bawa makanan tepi dia minta makanan tu, bukan kata nak sikit boleh ke, tak boleh pun tak apalah, bukan. Dia memang mintanya kok mana pun dia nak makanan tu. Begitulah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta memang kita minta dan kita serah
kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha. Birabbil falaq. Al-falaq ni asal dari perkataan falaqa. Falaqa ni bermaksud 3 maksud. Satu, waktu pagi. Langit terbelah masuk cahaya kan, langit terbelah masuk cahaya. Sebab tu dipanggil falaq, terbelah. Yang kedua, semua makhluk. Maksud falaq ni semua makhluk. Semua makhluk lah. Biji macam kita kata biji benih kan, dia nak naik pokok tu dia terbelah dulu. Biji kacang tu dia terbelah. Telur ayam pun dia nak keluar tu, dia nak keluar anak ayam tu, dia terbelah telur ayam tu. Terbelah lah maknanya. Membelah lah makna al-falaq ni, membelah. Yang ketiga, penjara dalam neraka, nama al-falaq juga. Buka, dikatakan bahawa bila buka pintu ni, maka api dia makin marak menyala. Itu disediakan untuk orang yang main sihir dan orang yang hasad. Kena jauhi daripada perangai hasad. Ya, seterusnya perlindungan yang kedua tadi semua makhluk, mana makhluk lah. Yang kedua, min syarri ma khalaq. Minta perlindungan daripada minta perlindungan daripada makhluk-makhluk yang ia ciptakan, dari bencana. Mana tadi yang pertama tadi daripada makhluk, ni daripada bencana makhluk-makhluk yang diciptakan. Makna daripada keburukan. Keburukan ni apa? Tadi mula atas tu makhluk, ni keburukan makhluk. Keburukan ni, syarri ni, makna syarri ni ia satu benda yang semua orang nilai buruk. Setengah benda tu ada yang kita kata benda ni baik, orang kata benda tu buruk. Orang kata benda ni baik, kita kata buruk. Tapi syarri ni semua orang nilai buruk. Mana orang tu berkata buruk, orang ni berkata buruk. Kita minta lindung daripada benda buruk ni lah. Contohnya matahari. Matahari baik untuk tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau matahari itu terlalu kuat cahaya dia, terlalu panas, boleh mati anak pokok. Kita minta lindung lain benda yang buruk macam tu, benda yang menyebabkan kematian dan sebagainya. Benda-benda buruk ni yang bukan dari dalam orang panggil kawalan kita lah. Sebab tu ada orang yang kita kata fobia lah. Fobia, takut nak beranak, takut nak kahwin, ada takut benda-benda gitu. Keburukan ni boleh jadi daripada nafsu jahat tu sendiri. Boleh jadi juga daripada bisikan syaitan. Boleh jadi juga daripada makhluk-makhluk lain lah. Kemudian seterusnya, wa min syarri ghasikin idza waqab. Kita minta lindung daripada bahaya malam. Awal malam lah bahaya sekali. Kerana apa? Kerana bahaya ni kerana panca indera kita ni terhad dah pada malam hari. Yang mana benda yang kita nampak di siang hari, malamnya kita tidak nampak. Mungkin ada kalajengking ke, ada ular ke, ada sebagainya. Malam ni kita tak nampak dah. Kita bawa kereta malam-malam, beza ni kita bawa kereta tengah hari. Kita bawa kereta tengah hari, lalu babi, mungkin kita sempat break. Ataupun lalu lembu, kerbau dan sebagainya. Kalau malam-malam ni terhad sangat, kita bergantung kepada lampu kereta kita. Tapi kalau yang ada lintas tiba-tiba tu, nasib lah. Kita minta lindung benda-benda gini lah. Kita nak bermusafir, kita baca ni surah ni dan sebagainya. Idza waqab. Waqab ni mana malam yang gelap ni, gelap tak nampak langsung. Terutama malam yang hujung-hujung bulan ni. Hujung-hujung bulan hijrah tu dia tak nampak, dia gelap. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, bersabda, idza kana junhul laili aw amsaytum fakuffu sibyanakum fa inna syaitana yantashiru hina idzin. Rasulullah kata bila malam nak menjala dah, dekat-dekat senja, dekat maghrib itu, maka dia kata tahan anak-anak daripada keluar. Maknanya kena duduk dalam rumah. Kerana apa? Syaitan ketika itu berlega-lega mencari-cari mangsa dia. Sebab tu sebelum maghrib lagi, bukan ketika orang azan. Sebelum orang azan lagi kita kena pastikan anak-anak kita dah berada di dalam rumah dah. Rasulullah pesan dalam hadis yang sangat panjang lah.
Tapi antara lainnya maknanya kena tutup pintu dan sebagainya, kemudian kena sebut nama Allah, makan makanan tu semua kena tutup dan sebagainya, ada dipesan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana bimbang ada angin-angin yang tidak elok yang masuk ke dalam rumah kita. Syaitan bila kita dah tutup pintu dia tak boleh masuk dah. Tutup pintu baca zikir dia tak boleh masuk dah. Sebab tu kita kena buat tu sebelum daripada azan maghrib lagi, masa senja tu sebelum itu. Yang seterusnya, yang ayat kedua terakhir, wa min syarrin naffatsati fil uqad. Kita mohon kejahatan daripada hembus pada simpulan. Ini perbuatan orang sihir ni. An-naffatha, dia letak alif lam. An-nafas maksudnya hembusan tu, dia letak alif lam tu sebabnya dia niat khusus. Makna dia hembus tu bukan hembus saja-sajalah. Dia memang niat hembus tu untuk hancurkan orang ni, niat untuk orang ni berhenti kerja, niat untuk perniagaan orang ni tak laku, dan sebagainya. Makna dia hembus tu mungkin ada sedikit air liur keluar. Maknanya ada cara dia tersendirilah. Di fil uqad ni mana di simpulan jampi dia tadi. Mungkin dia ada ikat kalau saya tak pernah tengok, tapi mungkin ada yang pernah tengok dia cara dia ikat. Dia buat jampi, dia ikat dan sebagainya, kemudian hembus, ada baca-bacaan, dicocok jarum dan sebagainya, dia letak macam-macam lah dalam kain kuning lah biasanya. Kita minta lindung daripada benda-benda ni. Yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya. Itulah orang dengki ni, tuan-tuan dan puan-puan. Bahaya ya. Bila berdengki, dia tengok dengki ni, bila dia tengok orang lain baik, dapat nikmat yang Allah telah bagi, kemudian dia rasa dia tak dapat, maka dia berdengki. Maka kalau setakat dia dengki, dia tengok tu dengki tu bahaya dah. Tapi kalau dia dengki, dia pergi sihir pula, itu lagi bahaya, lagi mudarat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau seseorang tu dia tengok ni bahaya sebenarnya pandangan mata ni. Kalau dalam masyarakat Melayu kita ni, dia tidak familiar, maknanya tidak orang tak ambil kisah sangat sebenarnya. Tapi benda ni penting sebenarnya. Penyakit ain. Kalau kita berada di negara Arab tu, penyakit ain ni orang Arab sangat ambil perhatian lah. Dia tulis di rumah dia, rumah besar, dia tulis Masya Allah. Kereta dia tulis Masya Allah. Makna daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Nikmat. Tapi kalau di Malaysia ni kurang sikit, di tanah Melayu kita ni kesedaran tentang penyakit ain. Sedangkan penyakit ain ni boleh membunuh sebenarnya. Makna sangat membawa mudarat yang sangat besar. Kalau kita pernah dengar kisah ada seorang sahabat Nabi ketika itu sedang mandi, maka lalu seorang sahabat yang lain, sahabat tu puji sahabat yang sedang mandi. Dia kata, aku tak pernah tengok lagi orang yang kulit putih ni lagi daripada perempuan, molek kulit dia lagi. Tiba sahabat yang sedang mandi tadi, tiba pingsan sahabat tu disebabkan terkena panahan mata sahabat tadi. Itu dia puji baru. Dia puji, tapi kerana kesan panahan mata tadi dengan tidak meletakkan nama Allah, dia puji tu semata-mata puji, maka terkena sahabat tadi dengan ain tu, rebah pingsan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari, dia tanya, dia marah kepada orang yang puji tadi, dia kata, "Mu nak bunuh dia ke?" Nabi agak marahlah. Kemudian Nabi minta supaya sahabat tadi ambil air wuduk, kemudian guna air wuduk dia untuk lak-lak sahabat yang pingsan tadi, maka sedar. Itu antara kaedah rawatan jugalah. Sebab tu anak-anak kita, kalau boleh anak-anak yang comel, molek, cantik tu, kalau boleh jangan letak dalam Facebook dan sebagainya, kerana bimbang terkena benda ni lah, terkena penyakit ain. Ataupun kalau orang puji anak-anak kita bersegera raya min fadli rabbi ni, daripada kelebihan Tuhan belaka ni, daripada kelebihan Tuhanku, raya alhamdulillah, syukur kepada Allah. Sentiasa kita baca qul a'udzu bi rabbil falaq. Semoga-moga kita terlindunglah daripada penyakit ain, penyakit hasad dan sebagainya. Itu surah ni sangat-sangat penting untuk kita sentiasa amalkan, terutama sebelum tidur. Kemudian bangun tidur pun kita baca.
Kerana apa? Kerana kita ingin mengelaklah daripada terkena sihir. Itulah. Sekadar itu saja untuk hari ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada diri saya sendirilah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.